Jadi mana satu antara iman dengan amal dulu ni? Mana satu yang perlu diutamakan dulu? Okey. Iman dan amal ni kalau kita baca di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat diganding. Contohnya kita ambil suratul Asr. Ini contoh yang mudah lah. Wal Asr. Innal insana lafi khuz. Illa alladhina amanu. Dia bukan berhenti dekat amanu. Wa amilu salih. Iman dan amal soleh tu boleh dikatakan macam isi dengan kuku. Ibarat isi dengan kuku, tak boleh dipisahkan. Iman dan amal soleh tu begitu. Kita tak boleh nak mengatakan iman dulu, amal soleh kemudian. Amal soleh dulu, iman kemudian. Tak boleh. Okey, dalam Islam, tata cara Islam ini menetapkan, begitu dia kan, iaitu kalau seorang itu asal bukan Islam, kita panggil kafir. Bila nak masuk Islam, prosedur dia kena mengucap dulu, maknanya iman dulu. Selepas tu barulah menyerah diri, kerana Islam ini ialah amal bil jawarih, maknanya amal dengan anggota tubuh badan. Okey, di sini ketetapan Islam kena beriman dulu kemudian beramal soleh, tidak membawa maksud iman lebih dulu dari iman mesti lebih didulukan daripada amal soleh, tak. Cuma itu dah memang prosedur Islam tu begitu. Ketetapan dalam Islam, orang kafir nak masuk Islam, dia mesti kena mengucap dulu, beriman lah. Lepas tu baru dia nak beramal soleh, nak apa, nak solat ke, puasa ke, apa semua sekali. Lepas tu ada satu peristiwa pada masa Rasulullah, seorang bernama Usairam. Masa tu perang Uhud. Sahabat-sahabat tak pergi perang mengatakan Rasulullah berperang di medan Uhud. Dia ikut pergi ke Uhud, pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia tengok kau sahabat-sahabat tengah berperang. Dia kata pada Rasulullah, aku nak perang. Amal lah tu amal soleh. Nanti lepas perang aku akan mengucap. Kata Rasulullah, tak, kau mengucap dulu, lepas tu pergilah berperang. Itu di antara dalil yang prosedur nak masuk Islam itu kena mengucap dulu. Gitu kan. Jadi lanjutan cerita Usairam ni, perang, jatuh, mati, syahid. Dan para sahabat bergurau di antara mereka kan, siapa di antara kita ni yang tak pernah sekali pun sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala tapi masuk syurga. Kerana orang mati syahid memang masuk syurga. Mereka jawab ramai Usairam. Dia tak pernah sembahyang. Baru peluk Islam kan? Baru peluk Islam. Baru mengucap. Tetapi kita kena ingat, itu tidak menunjukkan iman mesti didulukan daripada amal soleh. Ataupun sebaliknya, amal soleh mesti didulukan daripada iman. Dua-dua tu sama. Dia selari. Bila beriman, mesti beramal soleh. Soalan ni daripada sahabat saya lah. Apakah kaitan akal, amal dengan iman? Okey. Akal, amal dan iman, hubungan dia macam saya kata tadi. Dia macam isi dan kuku. Betul kan? Adapun akal ni, betul dia kan, dia adalah wasilah. Ataupun dalam bahasa kita ni dia kata alat untuk beriman dan beramal soleh. Okey. Kalau kita baca dalam Quran, perkataan akal ni banyak. Begitu dia kan? Ta'qilun, ya'qilun, begitu dia kan? Ulil albab, itu semuanya membawa maksud akal. Begitu dia kan? Jadi akal ni sebenarnya adalah kalau dalam bahasa moden ni dipanggil potensi. Potensi ni kalau dalam bahasa Melayu yang mudahnya ialah satu power, keupayaan yang dengan power ini, begitu dia kan, kita dapat memahami perkara-perkara yang ada dalam kehidupan kita ni. Jadi dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan akal hanya pada manusia. Makhluk lain tak ada akal. Hatta makhluk yang
tak pernah derhaka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat pun tak ada akal. Dan makhluk yang kalau kita indrai yang hampir dengan manusia ni binatang lah. Kerana selalunya orang bila mengatakan akal dikaitkan dengan otak. Sedangkan sebenarnya akal ini dia sebenarnya adalah satu proses dalam kita nak memahami. Okey. Dia memerlukan tidak setakat otak saja. Otak adalah salah satu daripada bahagian yang diperlukan dalam nak berakal itu. Jadi berakal ni dia perlu kepada perkara yang tak difahami, betul dia kan? Dia perlu ada otak tadi untuk memahami perkara tadi. Dia perlu ada maklumat tentang perkara itu, senang nak faham. Akal ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita faham iman macam saya terangkan tadi dan faham amal soleh. Masuk faham amal soleh begini kan, kita tahu semayang wajib. Okey, akal kita kena faham wajib itu maknanya mesti buat. Tak buat berdosa, buat dapat pahala. Macam mana nak solat? Dia belajar solat. Okey, kena berwuduk dulu, menghadap kiblat, betul dia kan, takbiratul ihram dan sampailah salam. Itu semua fungsi akal. Betul dia kan. Jadi apa kaitan iman, amal dan akal? Okey, iman dan amal itu dah memang dia macam isi dan kulit. Mesti orang yang beriman mesti beramal. Kalau nak beramal dia mesti beriman. Akal pula adalah alat. Kalau dalam bahasa Inggeris ni dikatakan medium. Alat. Dalam bahasa Arab dia kata wasilah. Untuk kita beriman kepada Allah dan melaksanakan tuntutan iman itu, iaitu amal soleh dalam segenap perbuatan perlakuan kita. بدون خلافة إسلام